Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Right. Apa khabar hari ini? Hari yang ke-13 yang kita bersama-sama dalam Jerat Kewangan. Right, dalam puasa kewangan 27 hari puasa kewangan bersama dengan Abang Abu. Dan hari ini kita dah masuk hari yang ke-13. Saya nak check dulu sama ada everything's okay. Alright, sebelum kita memulakan sesi kita pada hari ini, insyaAllah. Dan hari ini hari Jumaat, hari Isnin. Hari Isnin, hari yang orang semua pergi kerja. Di Singapura nampaknya macam biasa saja. Kedudukan macam biasa sajalah. Saya tengok hari biasa-biasa dia sama aje. Kes dapat dikawal, alhamdulillah. Dan saya hari ini hari kedua selepas vaccination. Saya semalam vaksin, hari ini hari kedua selepas vaccination. Okey, alhamdulillah. Keadaan seperti biasa, insya-Allah. Alright, okey. Tiba-tiba lagu Jerat Percintaan. Alright. Okey, kita ada Nur Kasih. Assalamualaikum Abang Abu. Selamat berpuasa. Sama juga aku ada Nur Kasih. Selamat berpuasa. Kita ada Fardiana Peter. Assalamualaikum AA dan semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Fardiana, kepada Aslina. Alright, kita ada tiba-tiba teringat lagu Jerat Percintaan. Hari ini kita bukan cerita pasal cinta, kita cerita pasal duit dan jerat kewangan. Sekejap lagi kita bercerita mengenai benda tu. Dan kita ada Lina Jenny, ya. Lina Jenny, dia cakap good morning AA. Alright, so seperti biasa, thank you very much untuk anda yang datang awal pagi ini. Seperti biasa, saya nak bagi satu tepukan kepada awak semua kerana datang pada pagi ini. Alright, terimalah tepukan tu tepukan. Dan juga kita nak bagi sedikit apa lagi ni, DJ Hot. Tu dia, kuat sikit ni. Semua ni lah kita nak bagi untuk meraihkan anda semua untuk pagi ini. Alright, pagi ini marilah kita sama-sama kita mulakan dengan istighfar kita. Astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan dengan istighfar ini Allah akan bukakan banyak pintu rezeki di waktu duha ni. Alright, apa kata kita mulakan dengan sesuatu yang baik, iaitu berkongsi. Kita share kepada kenalan kita, member kita, rakan kita, like kawan-kawan yang kita rasa macam berbaloi untuk datang untuk dengar. Lebih kurang dalam 1 jam kita akan bersama hari ini. Alright, dalam puasa kewangan. Dan ambil kesempatan ni untuk tanya soalan-soalan. Kalau anda ada soalan yang nak tanya pada Abang Abu, ada sharing. Dan juga kita hari ni nak berkongsi pasal jerat kewangan yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Dan saya sangat teruja untuk hari ini, hari Isnin, sebab banyak benda yang akan kita lakukan hari ini. Saya juga akan keluar hari ini selepas pukul 10 nanti. Saya ada perjumpaan sikit di sini untuk dah lama kan kita tak tak ada connection sangat. Selepas saya lebih 1 tahun berada di kat Malaysia, dekat Kuala Lumpur, untuk program di samping disebabkan tak boleh pulang. Nak pulang kena kuarantin, dan jadi saya mengambil keputusan untuk stay dekat sana, buat banyak benda kat sana, alhamdulillah. Dan sekarang kita dah balik kat sini, maka bermulanya untuk saya nak berjumpa dengan ramai orang yang sudah bersedia untuk nak macam jumpa-jumpa kan, untuk kita bincangkan benda-benda di sini. Terima kasih kepada Nur Kasih. Nur Kasih dua kali dia tekan tu, kenapa dia tekan saya pun tak tahu, tak ada apa pun. Okey, mungkin suara saya okey tak? Dengar dengan jelas sebab saya pakai benda ni, saya harap benda tu dengar dengan jelas. Alright, saya masih belum melakukan apa-apa sejak datang daripada kuarantin. Okey, sebab saya belum lagi keluar. Dan hari ini semalam kita keluar untuk vaccination. Okey, vaccination proses tu mudah saja. Mudah sangat pergi, dan kita kat Singapura ni mudah lah pergi. Dan diorang just tanya saya beberapa soalan, lepas tu sekejap je. Alright, dalam tak sampai masa, kalau keseluruhan proses tu sampai dalam setengah jam macam tu, dia settle. Time yang injection tu sekejap je, tak sampai 5 minit je settle semua. Right, okay. So itu yang kita dapat buatlah semalam, insyaAllah. Dan kita ada siapa ni? Kita ada, alright, Fardiana Peter, dia cakap jelas, terima kasih. Alright,
Oh, dia bukan, dia lebih soft ni sebab dia lebih, apa kata orang tu, bertimbang rasa. Sebab kita ada orang tengah tidur dan sebagainya, jadi kita tak nak kacau kat situ. Itu saja kan. Kalau nak jerit ni boleh je jerit, tapi saya rasa tak payahlah. Mungkin kita relax-relax je. Okay. Alright, kan kita ada morning Abang Abu. You are amazing. Thank you Shana. Below Shana. How are you? Di mana tu? Di Sealand, bukan New Zealand. Di New Zealand. Okey, jelas, cuma lebih soft daripada di Malaysia sebab kat Malaysia ni aku bising sikit. Kat sini saya relax sikit. Alright, so Aimi dah sampai. Selamat salam morning. Hari ni berseri lah kat rumah. Habis hari-hari tak berseri ke? Kau ni pun cerita, cakap lah hari-hari berseri kan. So korang macam mana hari Isnin ni? So apa yang sangat best hari Isnin? Apa yang macam korang boring sangat hari Isnin? Cuba share dekat sini. Apa yang paling korang bila dengar hari Isnin je, apa yang sebenarnya masuk dalam kepala otak you? Come on, just cerita, share je sikit. Abang nak tahu hari Isnin je apa dia punya thoughts. Apa macam saya hari Isnin actually hari yang macam buat saya macam macam teruja sebab saya buat stock market kan. Jadi stock market ni hari Isnin ni dia mula. Jadi kita teruja lah untuk nak melihat apa prestasi kita punya saham-saham kelentong tu Kau asam dia kelentong aku Oh, dia kelentong dia cakap macam tu. Tak apa, apa-apa pun terus tekan banyak love tu. Tunggu nak cuti. Kerja 3 hari je minggu ni. Oh, okey. Kerja 3 hari, lepas tu nak cuti. So dia semangat lah di Senin sebab dia dapat cuti lepas ni 2-3 hari tu. Below Shana dia cakap daripada Labuan, Sabah. Alright, Suhaimi macam mana? Kau kerja ke apa hari ni? Suhaimi kerja ke? Aslina tempat kerja yang Aslina dan Fardiana pun kerja ke? Siapa yang kerja hari ni dan siapa yang actually tak kerja? Boleh tak macam komen sikit? Siapa hari ni kerja? Dia memang kerja. Dia akan pergi kerja ke? Dia tempat kerja ke? Kan? Siapa macam tu, dan siapa yang actually like yang tak kerja, yang dia memang dia duduk rumah, dia lepak, ataupun dia kerja daripada rumah. Alright, home office, dia kerja daripada home office. Oh, Aslina kerja. Alright, kerja kan, kerja. Okey, aku nak bagi satu tip kau orang yang bila dapat kerja ni, saya tak nak kau orang rasa macam macam bosan pula. Kerja jangan. Kau kena gembira. Aku ada kerja best. Aku ada kerja. Kau kena buat macam tu. Baru kau punya kerja tu jadi best. Okey, Kak Farah Hashim ada. Kak Farah kerja hari ni. Kak Farah kerja kat mana Kak Farah? Dah start office dah start ke? Kak Farah dia dah kerja, dia cakap. Fadiana pun kerja. Tapi hari ni office lenggang sikit. Hari Isnin lah kan kerja. Hari Isnin ni mungkin office, kalau office kerajaan memang lenggang sikit lah hari Isnin ni. Ada office yang memang hari Isnin dia penuh, tapi ada office dia relax. Terengganu cuti Keputaran Sultan. Okey, hari ni cuti. Siti Iliana dekat Terengganu dia cuti hari ni sebab Keputaran Sultan. Okey, hari Isnin aku kerja kat onsite. Alhamdulillah. Alright, bagus. Alright, so ramai yang bekerja hari ni. Hari Isnin Abang Abu pun bekerja. Saya kerja daripada sini saja. Saya hari-hari macam ni lah kan. Kalau ada, mungkin kejap lagi saya akan pergi office sekejap. Lepas tu saya nak pergi bank sekejap. Hari ni kerja tersusun sikit, insyaAllah. Alright, so apa lagi yang macam benda yang best sangat untuk korang pada hari Isnin? Ada tak benda yang macam best? Macam best sangat hari Isnin. Pada aku saham lah. Saham buat aku macam hari Isnin tu macam best. Macam okay, ada some activity untuk aku. Macam kalau hari Sabtu dengan Ahad kan, it's about EPL, English League, Premier League kan. Itu buat kita macam excited Sabtu dengan Ahad ni. Alright, Kak Farah di office, Kak Farah di KL. Okay, Kak Farah kerja lah Alright, dah masuk kerja Kak Farah Alhamdulillah. Alright, hari ni actually like kita nak masuk ke hari yang ke-13 dalam puasa kewangan dia bukan hari berpuasa, hari berpuasa dah hari ke-14 ni hari jerat kewangan ataupun dalam puasa kewangan. Program kita ni dah masuk hari ke-13. Banyak benda kita share. Siapa yang macam okey, dalam banyak-banyak yang Abang Bu share kan dengan korang, apa yang satu dalam banyak-banyak yang aku share ni, ada tak satu benda yang kau rasa macam wow, yang ni memang kasih aku impact? Ada tak? Boleh tak macam just komen daripada banyak hari pertama, hari kedua ni kan, banyak betul kan, 13 hari babe, 12 hari kita dah macam buat something kan. Dalam banyak-banyak hari ni, apa
apa yang kau rasa dalam topik-topik yang kita dah kongsikan ni, ada yang macam spark dia macam aku, like aku dapat something lah daripada topik ni, ada tak? Cuba korang share sikit, nak kasih macam aku nak rasa macam apa yang topik yang buat korang macam best sangat tu, ada tak? Ada tak topik yang buat korang macam rasa macam ini topik memang best lah, ada tak? Kalau ada, just share. Dan sambil tu tolong tekan love banyak-banyak. Jangan duduk diam. Bila tekan love tu, astaghfirullahalazim, alhamdulillah, kan banyak aku kaya ataupun wah aku millionaire, aku multi millionaire, cakap je lah apa-apa sambil tekan love tu. Jadi kau dapat satu, kau dapat pahala baik buat tu, dan satu lagi kau gembirakan aku ni bila melihat benda tu aku rasa lagi gembira, babe. Tekan banyak-banyak, jangan sikit-sikit, banyak-banyak. Okey. Alright, saya nak tengok juga dekat sini. Oh, dekat sini tak boleh saya tengok. Okey, sambil tu boleh juga share kalau ada apa benda, share. Dan nak tanya soalan pun inilah masa dia, boleh tanya soalan. Kalau anda nak tanya soalan, dipersilakan. Alright, dipersilakan. Okey, boleh tanya soalan-soalan kalau ada soalan lah. Ataupun kau nak share apa-apa pun boleh. Hari Senin ni nak share dengan Abang Abu, nak share whatever tu, semua dipersilakan. Dan nampaknya hari ni memang hari yang saya target lah hari ni nampaknya hari ni kita nak target juga kat sini apa yang akan berlaku dalam apa kita punya. Okey, nampaknya market movers. Kita tengok apa yang sedang berlaku dalam market ni. Alright, yes, kita tengok. Yes, okay, kita tengok what's going to happen. Okay, ada soalan daripada Kak ni. AA bantu kami maintain ciri-ciri entrepreneur dalam diri kami dan bantu ingat tanggungjawab kami dunia akhirat. Okay, itu yang macam Kak Farah rasa macam aku hari ni dapat dengar Abang Abu ni, aku teringat sikit. Aku macam tak lupa lah. Aku kadang-kadang sebab manusia ni kan kita boleh lupa kan, boleh lupa dengan cepat. So dia cakap sebab Abang Abu ingatkan, kita orang tak lupa. Okay, that's good, that's interesting. Okay, apa lagi ni? Wow, semua dah naik. Tak apa, kita tengok, kita bagi dia jalan dulu. Senin ni kita tak boleh macam terus nak ni, kita relax dulu, kita bagi dia jalan dulu, tengok dia apa dia punya benda dia lah. Okay. Okay, kita go to market balik and kita nak tengok. Wih, Indah Global dah nak, dia macam okay. Okey, kita ada kat sini siapa lagi. Okey, Sagi kena ulang tengok semula. Ada kat bot enjin lebih kuat. Sekarang kena ulang tengok semula. Okey, bagus, tengok semula. Apa pandangan AA? Okey, ni soalan ni. Apa pandangan AA untuk muda-muda ni ambil loan untuk kahwin sebab nak buat very grand untuk mata public, nampak hebat cara kahwin lepas tu sakit. So pada saya tu satu perkara yang sangat tak bijak lah. Kalau pada Abang Abu, kalau kita ambil loan untuk kahwin secara grand, kita sebab seolah-olah kita nak buat secara grand, kita ambil loan untuk kahwin, pada saya tu kurang bijak. Kurang bijak. Alright. Memang perkahwinan tu satu benda yang memang kita nak sambut dengan baik. Apa kata kita plan betul-betul kan. Tak semestinya grand tu kena macam sampai akhirnya kita punya perkahwinan tu tak bahagia. Lebih baik kita buat sikit dan everyday kita ada macam ulang tahun tu, mata ulang tahun tu kita buat yang secara grand. Tu lagi bagus pada Abang Abu lah. Pada saya buat planning, sebab ramai orang disebabkan benda tu lah, especially yang muda ni, disebabkan loan perkahwinan juga, perkahwinan mereka terbantuk dalam 1 tahun 2 tahun, maka penceraian berlaku disebabkan tidak ada satu
satu perancangan yang betul. Dia orang cakap okey, kita kahwin, kita nak buat grand, kita nak nampak macam tu, kita nak buat tu, nak buat ni. Oh tak apa, boleh dapat loan. Dan akhirnya mereka ambil loan untuk perkahwinan, dan lepas tu dia orang sengsara. Pada saya benda tu macam not very intelligent. Pada abang-abang benda tu bukan intelligent lah. Tu benda tu yang sebenarnya macam pada saya lah. Apa pendapat kau orang yang lain-lain kat sini, betul tak? Kan? Itu antara jerat kewangan. Alright? Hari ni kita nak bercerita pasal jerat kewangan. Itu adalah satu antara jerat kewangan yang menjadikan seseorang tu dalam keadaan yang teruk. Alright? Itu pada saya. Alright? About peninggalan harta tu, or wasiat tu, or instruction, what's the step bila besok kita tiada kelak? What the step? Untuk step tu kau kena mula wasiat kan, tanya orang-orang. Mungkin kau start dengan tanya ustaz dulu. Alright, lepas kau tanya ustaz, kau tengok pakar-pakar ni yang ada buat wasiat apa, tanyakan pendapat dia orang apa nak buat dan sebagainya. Itu je. Itu je permulaan dia. So kena tanya orang lah. Pada aku, alright, kita perlu adakan, macam semalam saya dah cerita, kita perlu adakan, kita perlu cari kan, nak satu bentuk kewangan punya. Itu yang abang Bu cari. So kita carilah takaful punya orang untuk kita memang sediakan benda tu sebagai satu peninggalan cash untuk kita punya waris. Itu abang Bu dah cerita. Yang lain kau kena tanya, tanya ustaz, tanya pakar-pakar tu semua. Sebab itu cara kita boleh belajar, Bib. Sebab kadang-kadang cara kita belajar adalah dengan berdepan dengan orang-orang tertentu untuk kita dapat maklumat yang betul. Kadang-kadang kau kena jadi agent pula. Kau pergi join insurance, jadi agent untuk faham. Tapi kalau tak ada masa, jangan buat. Okey, AA. Apa yang kita lakukan dahulu, buat simpanan tetap atau simpanan perbelanjaan? Dia simpanan tetap. Simpanan tetap tu perlu dilakukan dahulu. Sebab tu dalam kita membetulkan balik kita punya aliran kewangan, kita dapat duit, kita simpan dulu. Apa simpanan tu? Simpanan tetap. Lepas tu baru kita akan agihkan pada simpanan perbelanjaan. Jadi pada Abang Bu, yang pertama kita kena lakukan adalah simpanan tetap kita. Tak kisah berapa. Kan, tak kisah berapa, tapi yang permulaannya adalah pay yourself first. Itu yang perlu kita lakukan, alright? Sangat betul. Untung yang kahwin time-time PKP ni, jimat. Betul juga. PKP ni dapat. Alright, ni pengalaman ni. Pengalaman mengahwinkan anak Kak Farah adalah better spend sikit untuk majlis, tak usah loan. Anak dah berumur 10 tahun pun loan belum selesai. Kisah benar. Guna wang lebihan untuk investment keluarga lebih baik. Utama buat istihara bila nak kahwin, insya-Allah selamat kerana dapat guide daripada pencipta. Tu Kak Farah punya pengalaman sendiri. So maksudnya kadang-kadang bila dah kahwin ni kan, disebabkan grand dan buat loan, anak umur dah 10, loan kahwin belum habis, babe. Itu tak bijak lah pada kita kan, tak bijak kan. Better spend sikit untuk majlis. Mudah-mudahan majlis tu barakat. Kalau ada barakah dalam masjid, awak tak perlu grand, dia akan nampak grand. Alright, bila ada Allah bagi barakah dalam benda, orang yang datang tu dia akan puas hati, dia akan rasa seronok, dia akan rasa macam best. Datang majlis ni dia rasa macam tenang, semuanya best, makanan sedap. Tapi kadang-kadang kita bila buat secara besar, grand macam mana pun, orang mungkin akan cakap, tapi dia kalau benda tu tak barakah, akan ada je masalah, ada isu. Orang cakap benda tu nasi tak sedap lah, lauk dah hangit lah, apalah, tempat panas lah, orang datang ramai tak boleh duduk lah, macam-macam komplain. Padahal kita dah belanja banyak, ingatkan grand, tapi setiap orang tak rasa, tak puas hati dengan kita punya majlis tu. Itu lagi teruk kan. Adalah spend banyak-banyak, ambil hutang pula tu, buat besar-besar, lepas tu kena kutuk lagi. Tak barakah, babe. Mungkin sebab duit tu duit loan, duit interest. Kahwin nak bayar pakai interest, dah ada riba kat situ. Janganlah, tak perlulah, babe. Melainkan macam memang kau memang jenis dapat menantu ataupun dapat orang rumah ke, ataupun kau punya ni memang kaya raya, memang tak ada halnya dengan duit tu lain. Kan macam Abang Abu dulu. Kan Abang Abu dulu kahwin, aku punya perkahwinan aku memang grand gila. Sebab grand sangat, besar gila sangat. Itu memang grand sebab, tapi aku tak pakai duit aku pun. Kan, sebab itu memang disediakan oleh mereka. Jadi saya tak adalah macam nak spend. Malahan saya tak spend apa pun untuk kahwin, melainkan of course lah kita nak bagi mas kahwin dan benda-benda tu je. Yang lain tu tak adalah aku spend pun.
Itu satu tip lah. Tapi pada Abang Abu jangan lah. Kalau setakat kita nak kahwin, nak ambil loan ni tak payah. Itu antara jerat kewangan yang kita nak bincangkan pada hari ni. Sebab hari 13 ni Abang Abu nak bincangkan apa sebenarnya jerat kewangan. Kenapa ramai stres? Kenapa bila datang duit, ramai yang ada hutang, dia punya pendapatan tak cukup, dia sentiasa stres. Walaupun duit banyak masuk, dia tak rasa gembira sebab duit tu terpaksa dia bayar untuk banyak benda-benda dia. Itu adalah jerat kewangan. Satu sebab kita ni masuk dalam jerat kewangan adalah disebabkan kita ni tak pernah tengok kita punya keadaan kredit kita. Kita tak pernah macam fikir. Ada je kesempatan untuk kredit, kita akan ambil kredit tu. Pakai kredit kad, pakai debit kad kita. Sebab kita dekat, kita nampak benda ni kita boleh, kita terus gunakan tanpa kita fikir. Sebab pengurusan kredit ni juga menyebabkan ramai orang dalam keadaan yang teruk sangat. Orang teruk sangat sebab dia tak tahu apa keadaan kredit dia. Apa maksud abang? Maksud Abang Abu adalah kita menggunakan tanpa kita macam berfikir. Kita tak ada berfikiran. Padahal kita memang ada otak, tapi kita tak fikir. Kan, kita tak fikir. Yang muda baru start kahwin terus nak ambil BMW. Itu semua perkara yang memang disebabkan keadaan hidup kita. Hidup ni penuh dengan status sebab kita tak diajar benda-benda ni. Kan, kita hanya nampak benda tu macam status, jadi orang semua buat tu. Jadi pada saya itu adalah juga hidayah daripada Allah SWT. Kan, itu hidayah juga. Kadang-kadang bila tak dapat hidayah ni, itulah kita akan terjerat dalam kewangan ni. Sebab tu pada pandangan Abang Abu, orang yang bijak ni dia nampak apa kata orang tu, danger dia, bahayanya. Dia nampak bila kita ambil secara kredit. Sebab sekarang ni banyak benda ni bulan puasa ni, bulan raya, berapa ramai kita ni yang sudah pun mula nak ambil banyak benda-benda dengan ansuran. Tanya diri kita sendiri, berapa ramai yang sebenarnya dah pergi nak beli ni, nak beli tu, nak cantikkan rumah tu, nak cantikkan rumah ni, nak benda-benda ni dengan kerana kita ada kredit tadi. Kita dapat bayaran ansuran. Kita cakap, ni sedap ni, kita boleh beli ni. Beli ni, alah baru sebulan baru dalam 300. Kan, kita dah mula berfikir macam tu. Berapa ramai? Tanya diri kita sendiri. Kan, sebab mereka ni, kalau kita buat macam tu, dia tak faham. Ini adalah orang-orang yang kurang bijak. Kan, sebab mereka ni sanggup tau. Kadang-kadang tak boleh bayar, dia bayar denda lewat. Semua ni dia buat. Sebab apa? Dia tak bijak. Dia tak dapat bau bahaya dia. Kan? Dia tak dapat bau bahaya dia. Involve benda tu, akhirnya dia terpaksa hidup dalam keadaan yang susah sangat. Alright, ini berlaku. Ini bukan benda yang kita nak cerita-cerita kat sini setakat nak bercerita. Tapi saya nak berkongsi benda-benda yang berlaku pada diri Abang Abu sendiri, kan. Sebab kita dulu terjerat juga. Sebab kita nak nampak kita ni lebih baik daripada orang tu. Kita nak menunjukkan yang kita ni berjaya. Kita nak menunjukkan banyak benda-benda kepada rakan-rakan kita, saudara mara kita. Kita nak tunjuk. Tapi semuanya tu adalah dalam bentuk yang bukan secara cash, ataupun kita tak memiliki langsung benda tu, tapi kita berhutang, kita bayar ansuran. Alright, tekanlah banyak-banyak. Jangan duk dengar aku macam ni. Sebab kena faham, kredit ni adalah satu yang sangat membahayakan. Macam kalau semalam hutang tadi kan, hutang dan kredit ni lebih kurang sama. Alright? Jadi bila kita dapat kredit ataupun kita dapat kita dapat sesuatu dan bayar kemudian, dia adalah satu benda yang sangat bahaya. Kan, benda ni sangat bahaya. Alright? Jadi benda ni lah yang sebenarnya menyebabkan even dalam permulaan saya punya kerja, dalam saya punya hidup ni, ini juga menyebabkan saya macam terjerat sebab semuanya ansuran. TV lah, TV besar kita beli laptop. Masa tu pun dah beli laptop kan. Masa tu kita pun beli laptop. Kita beli banyak benda dalam kredit tau. Kredit, kita rasa benda tu alah sebulan berapa. Tapi ada satu masa kita dah terjerat dah. Sebab semua duit ni dah tak boleh pergi buat apa, kena bayar tu, bayar ni, tu je. Dan akhirnya kita rasa penat. Apa yang kita buat ni kan? Tu yang sebenarnya jerat kewangan ni akan bermula jika tidak kita mengawasi perbelanjaan kita. Kita kalau tak awasi perbelanjaan, nampak betul kan, just sebab nak tunjuk di social media. Betul, ini semua bukan benda yang kita nak macam cakap, tapi inilah kedudukan. Dan biasanya kadang-kadang Facebook ni, social media ni tak betul semua ni. Maksud tak betul, maksudnya
80% daripada apa yang kita lihat dalam social media adalah perkara yang tidak betul. Maksudnya dia adalah satu gimmick saja. Dia tak betul lah. Sebab tu ramai yang terikut-ikut ni, dia merana juga akhirnya. Dia merana sebab benda tu tak betul. Kan? Benda tu tak betul. Jadi kena check betul-betul. Alright, ni apa ni? Suami dia cakap padaku belanja kahwin tak usahlah grand kalau memberatkan, tapi duit hantaran tu kena lebih lah. Tu lebih baik. Duit hantaran boleh pakai untuk lepas kahwin nanti setahun. Yelah. Kan? Itu terpulang pada engkau macam mana kau nak buat kan? Tapi suami kau dah tak boleh buat lagi. Kau buat lagi, kau jaga kau. Setuju. Bagus simpan duit beli rumah, dapat rumah sendiri. Betul. Biloshana ni dia adik-beradik Abang Bu juga yang ada banyak pengalaman. Sebab orang yang pengalaman ni biasanya dia pernah terkena dulu. Dia dah buat kesilapan. So bila dia buat kesilapan, kan baru dia faham apa yang kita kena buat sebenarnya. Sebab ramai orang kita macam bila kita tak melakukan kesilapan tu, kita macam tak nampak lagi. Kita tak nampak apa jalan dia. Tapi bila kita buat kesilapan kat situ, kita baru faham, aku dah silap dalam bab ni. Kan kita boleh betulkan balik. Jadi hari ini kita bincangkan benda-benda macam ni supaya kita tak nak buat kesilapan tu. Sebab tu sesi ni dia lebih berkongsi saja kan. Berkongsi dan kita faham apa itu jerat kewangan. Jerat kewangan adalah sesuatu yang kita terperangkap disebabkan benda tu mudah sangat dan kita tak pernah semak. Kita tak pernah semak benda-benda yang kita buat. Berapa ramai yang korang memang duk semak benda ni? Ada ke? Susah babe. Susah. Ramai tak semak langsung. Kan? Sebab benda tu, kekayaan pada dia adalah benda yang material. Ramai orang ni dia rasa kaya lah bila ada benda macam tu. Tapi sebenarnya dia merana sebab dia masih dekat. Kalau ikut apa yang kita belajar dulu adalah step 1. Betul? Kita belajar step 1. Step 1 adalah financial foundation. Kita duduk kat situ, kita rasa kaya. Tapi kita duduk pusing macam kita main rat race tu kan. Kita main rat race, kita duduk pusing kat situ, tak pergi mana-mana. Itu yang berlaku pada ramai orang. Kan? Alright. Apa lagi bila Shana dia cakap? Okey, ambil duit loan. Loan tu dulu kakak saya buat salah sampai anak 9 tahun baru habis bayar benda yang tak berbaloi. Bukan ramai babe. Ramai yang sebenarnya buat benda tu, ramai sangat. Alright, ramai sangat buat kesilapan tu. Okey, Ipin Trader dia jawab, salam Abang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita semak balik. Jadi Abang Bu nak tengok pledge untuk hari ni. Kita tengok apa pledge yang Abang Bu dah buat untuk hari ini Okey, tengok today's pledge. Alright, ini today's pledge. Ini yang Abang Bu nak macam kongsikan pada you all. Alright, apa yang patut dah dengar Abang Bu ni, kau tak boleh duduk diam, kau kena buat. Tak buat, jaga. Tak buat, berdosa babe. Tak buat, berdosa aku cakap Alright, okay. So kita nak tengok. Alright, yang pertama, today's pledge. Benda yang awak kena buat. Satu, kau kena tekan love tu banyak-banyak. Tekan lagi. Aku tengok macam stop. Semua orang tekan. Lepas tu share benda ni pada member kau dekat social media kau. Share. Biar orang lain macam dia terpanggil juga. Mungkin hari ni dia tak tengok tau, tapi bila kau share selalu, nanti dia akan terpanggil juga tengok apa benda. Alah, benda ni kan dia macam tu. So kita ada lagi kat sini. Siapa kat sini? Alright, kita ada kat Aslina cakap apa lagi? Alright, kaki tangan orang main berpersonal. Saya pun sama, terperangkap lama. Yalah, ini lagi satu masalah dekat Malaysia ni, especially penjawat awam lah. Minta maaf saya cakap, tapi benda tu memang betul. Kan ramai yang dalam terjerat. Diorang terjerat disebabkan daripada pinjaman yang mudah kita dapat. Loan yang mudah kita dapat kan. Jadi dia menjadikan mereka terjerat juga. Okey, jadi hari ni macam mana kita nak betulkan balik benda ni? Sebab bila kita berlebihan dan bila kita ada satu masalah dalam kredit kita akan jadi susah tau. Itu yang menjadikan bila kita ada hutang, kita hati tak tenang, nak solat pun macam susah. Solat pun kita bukan solat untuk betul-betul bersolat, tapi kita akan solat dengan keadaan stres, benda-benda macam tu kan. Kita tak dapat buat derma dengan ikhlas. Kadang-kadang kita rasa macam tertekan saja sebab kita tak menguruskan benda-benda ni. Sebab tu jerat kewangan perlu kita elakkan. Kita kena jangan terperangkap babe. Sebab bila terperangkap memang dia jadi susah. Saya merana lebih kurang dalam berapa tahun saya merana untuk nak keluar daripada benda tu sebab kesilapan yang simple je. Lepas tu kita bukan pakai
duit yang kita ada, kita pula beli dengan kredit kad. Maksudnya kita dah beli dengan kredit kad, kita bayar bulan-bulan dengan kredit kad. Dah lah benda yang dia macam ni, dia bukan macam beli benda tu dengan kredit kad bayar habis tau. Tak. Kredit kad tu kita bayar untuk wang pendahuluan. Kan, wang pendahuluan, tapi bulan-bulan pun kita kena bayar lagi. Saya buat macam tu punya kesilapan. Kan, saya tak faham sangat pada masa tu kita macam alah boleh ni settle. Jadi itu yang menyebabkan saya macam terlibat dalam satu jerat yang sangat macam tak boleh keluar, Bib. Kan, kesilapan saya. Jadi saya sangat faham bila kita masuk dalam jerat tu memang susah nak keluar. Lebih-lebih lagi kalau kita gunakan kredit kad kita. Sebab tu today's pledge yang kita buat hari ini adalah saya akan periksa perbelanjaan. Dia bukan perbelanjaan tu, silap sikit ejaan. Saya akan periksa perbelanjaan, alright, kredit dan debit kad saya. Maksudnya saya akan mula pantau setiap kali saya belanja, saya nak pastikan saya belanja macam mana. Saya kena pastikan benda ni, kan? Sebab benda ni sangat penting. Sebab kita tak selalu buat. Sebab benda tu dia bukan cash. Kalau cash, kita mungkin simpan 100, kita apa ni, 100 tinggal 20, 80 ringgit aku dah belanja. Dia akan berikan kita kesedaran yang sebenarnya kau dah belanja lebih. Tapi kredit kad dengan debit kad ni, dia tak akan bagi kita satu kesedaran kalau kita tak mula melihat, ataupun kita tunggu bulan, dah habis bulan baru kita sedar, dan mungkin masa tu dah terlambat. Kan, lepas tu kita dah rasa macam tak payahlah, jalan teruslah, babe. Dia macam tu. Jadi pada Abang Bu, yang first, awak kena periksa perbelanjaan. Kalau pakai kredit, debit, pastikan awak ada satu sistem untuk awak mula melihat perbelanjaan yang awak lakukan. Sebab kadang-kadang kita tak sedar, babe, perbelanjaan tu mungkin lebih. Ada juga berlaku, orang rumah aku ni memang bagus. Dia kalau belanja kredit kad, walaupun dia pergi NTUC ke apa, dia beli barang, dia balik dia akan check. Dia akan check setiap benda, babe. Dan ada 2-3 kali dia berjaya tangkap sebenarnya ada benda yang dah dimasukkan kat situ tapi sebenarnya tak ada. Tak ada dalam kita punya senarai barang, ataupun dalam even dekat barang kita tak ada. Jadi kat situ dia dapat tangkap benda tu. Ada yang dia tekan 2 kali. Maksudnya ada benda yang contohnya kita beli air ni, contohnya lah kan. So tapi kita beli satu je, dia ada 2 kat situ. Ini maksud saya. Kan, kalau kita pakai cash, kita kira tu lain sikit. Tapi ni bila kita tekan, kita bagi je, kita tak selalu macam check satu persatu. Tapi orang rumah saya memang ada dia punya disiplin dalam benda tu. Dia memang buat semua tempat dia pergi, kalau dia pakai kad, dia akan balik, dia akan check satu persatu supaya dia tak buat kesilapan. Jadi itu yang saya nak juga awak mula buat, right? Bila awak ada perbelanjaan menggunakan kad kredit atau debit, pastikan awak periksa perbelanjaan awak supaya awak dapat betul-betul sedar sama ada awak belanja dengan betul ataupun terlebih, terkurang, whatever and stuff like that. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan pantau penggunaan kad kredit saya. Maksudnya, saya hanya akan gunakan kad kredit ni dalam perkara-perkara. Kalau ingat lagi, hari yang kedua tu kita belajar, hari yang pertama, hari yang kedua kita belajar hanya belanja apa yang perlu saja. Jadi bila awak nak memulakan ataupun menggunakan kad kredit ataupun debit, pastikan awak hanya belanja benda yang perlu saja. Kan, pastikan benda tu. Jangan sebab nampak benda ni, okey aku nak beli pakai, tak ada. Awak kena tanya benda ni perlu ke, tak perlu ke, whatever and everything. Pantau, itu caranya pantau. Jadi saya tahu kad kredit saya memang gunakan hanya untuk benda-benda yang perlu saja. Tak perlu saya tak pakai. Alright, jadi pantau benda ni. Ini adalah pledge yang kedua yang awak kena buat. Alright, kena buat, kena pastikan, especially those yang memang pakai e-wallet. Kita sekarang senang je, e-wallet kita scan saja. Alright, e-wallet dah bayar tu. Ada yang kita just transfer macam tu saja. Kan, jadi saya nak kita jadikan habit kita sebagai seorang yang nak mencapai satu kejayaan kewangan, alright, supaya awak pantau penggunaan ni. Sebab kalau tak pantau, mungkin awak akan terjerat. Orang akan masuk dalam jerat tu dan awak macam merana nak keluar, babe. Jadi pastikan benda tu awak buat. Dan ketiga, ini disiplin. Setiap 3 bulan you review balik penggunaan tu. Review balik semua bayaran, especially yang ada auto debit. Ada benda yang kita bayar auto debit. Ini saya dululah saya buat satu kesilapan di mana saya memang dulu jenis yang suka beli online. Kan, lepas tu ada benda yang kita subscribe.
So bila kita subscribe ni, kita akan bagi kita punya kad apa tu semua kan, dan kita akan lupa benda tu. Kita subscribe, lepas tu kita lupa kan. Dan mungkin kita subscribe, kita pakai mungkin sebulan je, tapi lepas tu kita dah lupa pasal benda tu. Tapi setiap bulan kita punya debit card yang kita dah auto debit tu dipotong, potong sampailah satu masa tu kita tukar akaun kita kan. Kita tukar akaun dan baru kita dapat terima daripada email, dia cakap awak punya ni tak dapat dipotong. Aku cakap, potong apa? Sekali cek, ya Allah, selama ni kita dah bagi dia banyak duit yang kita tak perasan. Sebab apa? Kita tak memantau, kita tak buat review. Sebab itulah saya, lepas tu saya mula review setiap bulan. Saya tengok benda kan. Lepas tu saya cek balik apa yang saya subscribe, supaya saya tak nak buat kesilapan lama saya. Jadi ambil peluang ni untuk awak review balik. Alright, review balik setiap bayaran auto debit awak ni yang awak memang dah siapkan. Dah macam kadang-kadang benda tu awak tak buat, dia akan jadi sendiri. Cek balik setiap benda yang subscribe, setiap benda yang awak beli online. Kan kadang-kadang kita download certain benda, dan hari ni penggunaan tu dah biasa dah. Semua orang dah mula menggunakan social media, menggunakan online untuk kita purchase kan. Jadi bila kita purchase, bila dia minta je credit card, biasanya awak kena berhati-hati sebab dia akan potong sendiri lagi. Dia akan potong sendiri. Ini benda yang kena jaga juga, sebab itu antara jerat-jerat kewangan yang boleh menjadikan kita dalam keadaan yang macam tertekan kalau kita tak pandang benda ni. Alright, so ini antara jerat kewangan yang akan ada kat luar sana. Dan jaga-jaga di bulan-bulan puasa ni, time-time kita nak beraya ni, aduh, banyak benda yang kita ada, banyak sangat. Alright, so sambil tu apa ni, kita tengok ni apa. Betul, credit card lama. Ni siapa ni? Baru saya bulan lepas close. Okey, bagus, very good. Saya ada 2 kad kredit. Saya nak batalkan 1, senang nak call. Okey tak? Sebenarnya dia macam ni. Kalau you ada credit card, okey, dengar saya. Kalau ada credit card lebih tu, bagus lah, tak apa. Dia boleh jadikan satu persediaan. Awak tak perlu pakai. Jangan pakai benda tu, tapi siapkan. Tak payah potong. Tak payah potong. Simpan saja. Alright. Mungkin ada keperluan satu masa nanti. Ataupun benda tu awak just like jadikan dia untuk bayaran-bayaran bil kita. Kan, bayaran-bayaran bil. Satu tu memang awak tahu, ni untuk bayaran bil. Jadi setiap bulan awak dah bayar bil ni, awak masuk dalam akaun tu. Awak masuk dalam akaun tu, biarlah dia potong sendiri. Dan awak pun akan ada rekod yang best. Alright, Sikris rekod cantik, awak punya sitos cantik, awak akan kelihatan macam very aktif dalam keluar masuk duit ni. Dia meningkatkan kita punya credit score. Alright, itu. Tapi sekali lagi kena disiplin. Maksudnya benda tu awak tak boleh gunakan untuk benda-benda lain, tapi hanya untuk bayaran-bayaran bil awak. Bil telefon, bil itu, bil elektrik, bil whatever, semua bil-bil tu pakai tu. Jadi setiap kali awak bil yang nak bayar tu, masukkan dalam akaun ni, tapi akan dipotong dekat sini. Dengan tu awak ada banyak faedah. Satu dapat point, satu dapat, ada yang dapat diskaun, ada banyak benda lah yang boleh actually leverage. Jadi pada Abang Abu, tak perlulah kalau awak nak batalkan kalau awak masih boleh kontrol. Tapi kalau yang jenis memang suka belanja itu ini sampai 5-6 kredit kad ada, yang tu memang potong terus, buang, bakar ataupun tanam, pergi cari tanah, tanam kat dalam, letak batu nisan. Siap baca Fatihah sekali kasih habis, tak mau lagi. Kan? Itu bagi orang yang memang tak ada disiplin, memang tak boleh. Alright? Jadi itu yang Aslina kena fikir kan. Alright, sama ada you boleh tak kawal. Kalau kawal is okay. Alright? Dia ada banyak kad lagi bagus, bukan tak bagus, tapi kita kena faham lah, kredit kad ni adalah sebenarnya satu benda yang bagus, tapi cuma yang tak bagusnya kita, bukan kredit kad tu. Engkau tak bagus sebab kau tak gerti pakai, kau pakai benda yang macam salah. Faham ke faham ni? Kan? Okey, salam dan selamat pagi semua. Moga kita semua sentiasa sihat, bahagia, ceria, hidup diberkati, dilimpahi rezeki yang berpanjangan dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih Kak kerana doakan kita orang semua. Okey, kalau pergi travel jauh-jauh perlu juga kredit kad sebagai sokongan. Betul, sebab tu abang bercakap benda tu ada, tapi janganlah kita macam sampai silap pakai benda tu. Sebab tu saya cakap jangan salahkan kredit kad, jangan salahkan itu, salahkan kau, diri kau ni. Ramai yang melabur, rugi. Apa, pelaburan tu salah ke? Engkau yang salah. Jadi janganlah cuba nak salahkan pelaburan tu, itu tak bagus dia. Engkau tak betul. Cuba kita betulkan diri kita. Kan, kita betulkan diri kita, jadi lain semua tu jadi senang. Jadi kredit kad pun nampak, banyaknya manfaat kredit kad ni. Kita akan nampak macam tu sebab kita kawal.
Sebab kita tak masuk dalam jerat kewangan. Dan kredit kad juga dia akan mudah kita masuk dalam jerat kewangan kalau kau tak gerti nak pakai. Alright? Okey, aku setiap kali ada kredit kad promo aku akan apply Wakaka, lepas tu potong, then kalau ada promo lain aku apply lagi. Kau jangan main-main juga, nanti nama kau tu dia tengok kau ni sekejap ada, sekejap potong, sekejap apa, nanti lain kali kau nak buat apa-apa dia tak kasih. Kau jangan main-main. Okey, jangan main-main juga. Tak boleh. Tapi as long kau sebab setiap kali kau apply, dia orang akan check dekat kau punya dekat kredit tau, kredit bureau, nak kat Singapore kan, everything that you do it will be like shown in credit bureau tau. Credit bureau ni dia akan juga tengok di mana bank-bank lain bila kau nak apply dia akan tengok kau punya rekod juga. So mungkin benda tu menunjukkan kau dah pernah apply kan, and all those stuff. Alright, okay, saya kenalkan diri saya. Tak dapat kontrol jadi bagus. Tak dapat kontrol jadi bagus, jangan ambil sebab diri sendiri. Betul? Kan? Macam Shana, kalau memang kau dah tahu kan, aku ni memang bangsa tak boleh ada duit. Ada duit aku akan belanja. Dan lebih baik awak jenis-jenis macam tu jangan. Dan kita ni kadang-kadang profil kewangan kita kena check profil kewangan kita. Siapa yang nak check profil kewangan awak? Saya memang ada benda untuk check. Itu check meter kewangan. Saya ada lagi satu untuk check profil kewangan. InsyaAllah esok saya sediakan benda tu untuk anda dan awak boleh isi dan awak boleh nampak, alright, apa profil awak. Profil dia bukan meter wang. Meter wang untuk kita tengok kita punya keadaan kewangan. Yang ni profil dari segi kita punya beberapa perkara. Saya nak test dalam 4 benda yang biasanya penting untuk kita check. Itu profil. Bila kita tahu profil kita, kita boleh betulkan balik apa kesilapan kita. Alright, apa yang patutnya saya lakukan? Kalau profil saya macam ni, apa yang saya patut lakukan? Alright. Tapi kenal sajalah. Macam mana benda tu, awak kena masuk kelas yang betul barulah awak dapat belajar dengan betul kan. Tapi kat sini kita boleh bagi untuk awak kenal awak ni profil yang macam mana. Alright. Jadi ini pledge yang Abang Bu nak you jadikan ataupun buat. Siapa yang tak buat benda ni, kau kena bayar denda. Jangan nak main-main. Kau dah dengar ni, jangan tak buat. Setiap hari. Yang hari ni baru masuk, first time masuk, awak pergi check balik hari 1, hari 2, hari 3. Sebab ilmu kewangan dunia akhirat, puasa kewangan ni adalah satu program kemantapan kewangan, menjadikan kewangan kita lebih perkasa, lebih best, lebih sihat, lebih power. Itu dia punya tujuan puasa kewangan ni. Sebab kadang-kadang bila dengan puasa ni cakap, oh dia tak suruh beli ni, tak, itu saja kan. Sebenarnya itu sikit saja part of it. Memang ada, tapi bukan full benda tu. Tapi banyak lagi benda yang kita akan belajar. Dan kita ada lagi dalam 14 hari, 2 minggu lagi. Kita ada 2 minggu lagi kita akan go through something yang very interesting. Saya dah susun banyak sangat. Dan hari ini adalah jerat kewangan. Pastikan diri kita tak terperangkap dengan jerat kewangan ni. Alright? Boleh? Alright, terima kasih kepada semua yang tekan banyak lagi, tekan lagi. Alright, banyakkan tekan lagi. Alright, siapa lagi ada soalan boleh tanya saya. Sekarang Muhammad Faizul. Assalamualaikum. Moga terus best. Terima kasih Faizul. Dan okay, now kita boleh soal jawab juga dalam topik yang kita bincang hari ni. Okay, ni Suhaimi dia cakap apa ni? Jangan peduli apa orang kata, jangan mudah rasa selesa, rancang perubahan dalam hidup kita, berani menambah nilai hidup kita sendiri. Betul? Bagus. Ni antara kata-kata hikmah daripada Suhaimi kita, yang makin lama makin dahsyat dia ni. Sikit hari lagi aku ingat dia ni akan jadi cikgu juga. Dia akan belajar, dia akan ajar orang semua. Sebab aku tengok dia memang dah mula pergi interview orang. Tu hari dia pergi interview satu orang lama lah, orang tua yang kerja dekat satu company dan yang dah jadi millionaire. Dan kerja dia adalah cleaner saja. Cleaner ke security guard dia cakap. Kan, dia cleaner saja, security guard saja, tapi dia boleh jadi millionaire dekat Singapore sebab dia tahu macam mana nak menguruskan kewangan. Dan apa yang Suhaimi cakap, Abang Abu, apa yang kau cakap dia cakap lah. Maksudnya apa yang kita cakap ni memang kalau kita praktikkan, kau boleh jadi macam dia juga kan, boleh jadi macam dia. Jadi benda-benda macam yang kita cerita ni kan, 13 hari kita nak cerita, semua benda ni saya pasti dia akan apply. Dia ada dalam hidup ataupun dalam cara dia. Sebab apa yang Abang Bu ajar adalah untuk orang-orang biasa. Orang-orang yang biasa pun boleh capai satu keadaan kewangan yang luar biasa. Itu yang sebenarnya Abang Bu nak ceritakan pada you all, right? So
Jadi jangan rasa kalau kita ni tak ada gaji yang besar kita tak boleh kaya, atau kita tak ada bisnes besar tak boleh kaya. Orang tu tak ada bisnes pun. Tak, dia buat macam-macam bisnes. According tu dia buat macam-macam bisnes, tapi tak semuanya menjadi. Maksudnya kita kena buat dan terus buat. Jangan sebab satu tak jadi kita terus ni. Apa jenis jerat yang lain? Jerat yang lain biasanya dalam bentuk skim. Contohnya skim pelaburan. Ini juga satu jerat kewangan yang selalu tak dipandang sangat. Alright, jerat ni dia banyak jerat. Kita tengok jerat perbelanjaan kita, jerat hutang kita, jerat dream kita, dia akan jual matlamat. Dream kita dia akan jual dan itu dijadikan macam jerat. Jadi banyak jerat-jerat kewangan tu macam tu. Kan? So dia banyak macam tu. Tapi apa yang Abang Abu nak cerita kat sini sekarang bukan benda-benda macam tu yang kita nak. Kan? Tapi saya nak just like bagi satu kaedah di mana jerat-jerat lain adalah seperti jerat pelaburan. Tu jerat kewangan yang perlu kita jaga. Kan, perlu kita jaga. Sebab apa? Ramai orang dia ni jadi buta. Sebab tu Allah pun dah bagi dalam Quran, dia cakap bila kita ni terlampau mengejar dunia, engkau akan buta. Kau akan tak nampak. Kan, kau takkan buta, engkau akan peka daripada benda-benda yang betul. Ditutupkan, dibutakan mata engkau daripada melihat kebaikan dan kebenaran, kau akan tersesat dan terjerat dengan benda-benda ni. Sebab apa? Sebabnya kita terlampau sampai kita lupa banyak. Sebab itulah berjaga-jaga. Orang nak kaya kan, dia cakap aku melabur ni, aku boleh dapat kaya. Dia lupa yang sebenarnya dia tak terfikir. Otak dia tak fikir, mata dia tak nampak, telinga dia tak dengar benda-benda yang boleh bawa kebinasaan tau. Dia tak dengar. Itu masalahnya bila kita ni terlampau cintakan dunia ataupun kekayaan dunia ni melebihi daripada akhirat. Bila kita mencintai kekayaan dunia melebihi daripada akhirat, maka engkau akan buta, pekat, tuli dan kau jadi orang-orang yang akan dibinasakan dengan kau punya kekayaan dan harta tadi. Jadi jaga-jaga, itu juga satu jerat. Alright? Dan jerat ni memang digunakan pada ketika ini. Ramai orang yang sedang menggunakan jerat ini untuk menangkap mangsa-mangsa diorang. Sebab Abang Abu ni campur dengan diorang ni. Campur, maksud campur. Saya ada juga. Bila kita nak faham seseorang tu, kita kena join benda tu baru kita tahu, kan. Jadi saya ada juga campur nak tengok apa sebenarnya diorang ni buat. Dan inilah jerat-jerat. Sebab tu masa iSinar tu aku ada pesan, jangan buat apa-apa selagi kita tak at least puasa melabur. Dia macam tu. Pastikan benda tu. Itu juga adalah benda yang ni. Okey, Fadiana ada cakap apa ni? Terbakar. Kenapa terbakar? Terbakar, ambil air. Cepat pergi ambil air, kau siram balik. Jangan terbakar. Okey, Abang Abu, bila dah start ada wang sikit, ada aja orang out there yang ingat yang ingin tipu kita. Seperti timeshare, overseas land investment, overseas gaharu, ikan laut. Allah, ada yang kasih pergi umrah pun. Yalah. Sebab tu aku cakap itu juga jerat. Semua ni hanya kita boleh betulkan balik dengan ilmu. Kan? Dengan ilmu je kita boleh betulkan balik. Sebab tu kita belajar benda-benda macam hari ni. Tapi jangan setakat belajar je. Jangan setakat belajar tanpa kita mengamalkan. Kan? Sebab tu puasa kewangan ni adalah untuk memperkasakan. Dia bukan puasa untuk whatever, puasa untuk memperkasakan kewangan kita. Puasa kewangan. Alright? Dan hari ini jerat kewangan perlu kita jaga, dan saya dah bagi 3 pledge. 3 janji yang awak kena buat. Alright? Baca benda ni dan buat benda tu. Okey. Okey ni, Suhaimi share sikit macam mana cleaner tu macam mana dia jadi jutawan. Caranya sama. Fadiana, caranya kau ikut je apa yang aku ajar ni. Kan? Satu hari, dua. Kau ikut benda ni, insya-Allah kau dalam perjalanan menjadi orang yang nak jadi milioner tu. Brother tu dia bukan jadi milioner besok. Berapa belas tahun dia ambil benda tu untuk dia capai benda tu. Dia praktikan semua benda-benda yang Abang Abu share ni, pasti dia pernah praktikan. Jadi buat benda tu. Jangan kita teruja tapi kita tak buat apa yang orang tu buat, kan? Okey, kejar dunia belum tentu dapat akhirat, tapi insya-Allah kejar akhirat akan dapat dunia juga. Insya-Allah, betul. Kan, bila kita bekerja akhirat, pastinya Allah yang Maha Kaya, Maha mendengar, Maha melihat ni akan memperlihatkan banyak ilham-ilham untuk kita mencapai kejayaan kat dunia ni juga.
Okey, scam memang banyak sekarang, kena lebih alert dan hati-hati kawan-kawan. Memang betul. Nak hari ni ramai yang tertipu. Scam ni dia dalam dua. Okey, dalam saya nak cerita pasal jerat ni juga, saya rasa macam benda ni just dapat. Jerat juga bila kita salah pilih untuk kita belajar. Kadang-kadang kita belajar dengan orang-orang tertentu sebab kita rasa ilmu ni penting. Kan, ilmu ni penting, aku kena belajar. Tapi kita terjerat juga sebab kita belajar ilmu yang sebenarnya bukan ilmu untuk kita, tapi ilmu untuk memberikan duit kepada diorang. Minta maaf, saya kena be open dalam benda ni sebab ramai yang mula menjeratkan kita dengan menunjukkan pelaburan ni boleh buat duit, pelaburan ni boleh kaya, pelaburan tu itu, pelaburan ni baik. So benda-benda ni lah yang saya cakap, bila kita terlampau cintakan kekayaan dunia, akan kita buta, tuli dan pekak, alright, dengan segala benda. Inilah sebabnya ramai orang yang terkial-kial, dengan kehilangan duit yang banyak. Banyak sangat duit dia hilang. Macam kelas Abang Abu yang Abang Abu buat, kadang-kadang nak dalam PKP ni, saya hanya buat bayar 100 lah, bayar 300 lah, bayar 400 lah, untuk you all belajar secara berpanjangan. Itu dia tak nampak macam benda yang bagus. Itu dia cakap macam, alah benda ni tak betul. Dia nak bayar 2,000, 3,000, 10,000, 100,000, lepas dah kena baru nak mula sedar. Itu jerat kewangan. Faham? So kewangan ni jerat dia macam-macam. Jadi kita kena ada financial intelligence. Financial intelligence untuk kita menilaikan apa yang sebenarnya kita boleh dan apa yang kita tak boleh, dan apa yang perlu, apa yang tak perlu. Alright, ini yang perlu kita jaga juga dalam masa kita mencapai satu financial, kata orang tu, status ataupun financial fitness yang betul. Boleh Okay, of course. Yes, ini memang kita dah ajar daripada awal kan. Track your expenses. Kan, itu yang pertama, awak kena mula track ke mana duit awak ni pergi. Itu yang first kali kan. Alhamdulillah. Alright. So hari ini jadi kita dapat bincang banyak mengenai jerat kewangan. Kenapa ramai orang stres dalam kehidupan? Kerana mereka terjerat dengan perangkap-perangkap yang disediakan di luar sana untuk memerangkap awak untuk terjerat dalam kewangan supaya awak tak boleh keluar daripada benda tu. Jadi berhati-hati, berjaga-jaga dalam kita mula untuk membetulkan diri kita supaya kita boleh jadikan kita punya perjalanan mencapai kekayaan dan kejayaan kewangan ni lebih barakah, lebih tersusun, insya-Allah. First step. Alright, insya-Allah. Jadi pledge ni jangan lupa untuk kita ingat, alright, periksa perbelanjaan kredit. Bila datang bab kredit debit, periksa dia satu persatu. Alright, jangan bagi alasan, alah tak ada masa lah, jangan bagi alasan. Kau kena check. Tak ada kau denda. Kau tak check, kalau kau belanja kredit kau tak check, kau denda diri kau RM10, kau bayar $10. Saya akan pantau penggunaan kredit card. So bila nak pakai, tanya perlu ke tak perlu. Perlu aku beli, tak perlu aku tak nak gunakan. Alright, pastikan awak pantau benda tu, dan setiap 3 bulan review balik auto debit awak kan. Kadang-kadang banyak benda, saya kalau check masa saya first tu kena, saya terduduk sebab saya dah habis beribu-ribu ringgit, beribu-ribu dolar sebenarnya, dolar Singapura. Ada yang sebab saya subscribe US punya benda, jadi dia akan potong US dollars kan. Jadi kita pula tak perasan benda tu, sampailah kita check balik baru kita sedar yang sebenarnya aku dah buat silap. Yes. Okay, Suhaimi dia cakap apa ni? Need to recognize the red flags, tapi macam mana pun kena minta Allah Ta'ala untuk perlindungan Allah. Doalah kita AA, insyaAllah kita sentiasa doakan. Sangat best topik hari ni, tambahkan ilmu, itu paling penting. Alright, okay, semoga kita semua dijauhkan daripada jerat kewangan. Alright, thanks AA. Alright, so itu sajalah untuk hari ini. InsyaAllah dapat saya bersama-sama dengan anda semua. Terima kasih, dan jangan lupa untuk share benda ni, alright, dengan hashtag puasa kewangan. Alright, hashtag puasa kewangan, share benda ni kepada member-member awak semua. Alright, untuk awak okay, ni saya nak awak just share benda ni, alright, di social media awak. Okay, share benda di social media awak ni. Alright, tulis hashtag puasa kewangan, hashtag Abang Abu, hashtag you must meet Abang Abu. Alright, okay, thank you very much bagi anda share. Terima kasih. Adab versus akhlak. Alright, adab versus akhlak. Apa sebenarnya Faizul nak cakap ni?
Apa yang sebenarnya Faizul macam nak bagi tahu, adab dengan akhlak kan, adab dengan akhlak, apa yang sebenarnya Faizul nak, mungkin boleh share juga kepada adik-adik yang lain. Kalau ada yang lain, terima kasih kerana datang. Kita bagi tepukan kepada anda semua. Alright, dan kita nak bagi DJ Hon kepada anda semua. Awak tahu tak macam mana awak nak dapat benda-benda ni? Bila benda awak cakap je awak dapat tepukan. Macam mana? Sebab awak kena tulis kat situ Abang Abu handsome ke, awak kena cakap benda-benda yang Abang Abu macho, handsome, awesome, Abang Abu ni macam rugged, gila lah, Abu macam Shah Rukh Khan lah. Kalau kau buat benda-benda tu, awak akan dapat lah tepukan dan applause and bicycle horn, DJ horn, semua ni awak akan dapat. Alright, Faizul kalau tak ada tak apa, esok Faizul boleh share antara adab dan akhlak. Alright, dalam kita jumpa malam ni di kelas yes, malam ni kita ada kelas insya-Allah bagi yang bersama dengan Abang Abu dalam kelas SOF, Sekolah of Financial Freedom. Level 1 sedang berlangsung untuk kelas yang keempat. Level 1 insya-Allah hari ini jam pukul 10 selepas tarawih insya-Allah kita akan berjumpa pada malam ni insya-Allah. Alright. So itu sajalah daripada Abang Abu. Insya-Allah kita jumpa lagi esok dalam ilmu wang dunia akhirat, dalam program puasa kewangan 27 hari puasa kewangan. Alright, apa ni? Muhammad Faizal cakap memang handsome je. Okey, memang handsome biasalah. Nampak? You cakap handsome you dapat tepukan, babe. Alright, kita dah pukul 10. Jadi itu sajalah daripada Abang Abu. InsyaAllah kita jumpa lagi esok hari. Jangan lupa 9 hingga 10 pagi kita akan jumpa dalam program puasa kewangan hari ke-14 dengan satu lagi tajuk yang pastinya akan memberikan anda banyak lagi ilmu-ilmu yang best. Alright, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.